fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, apa kabar semua penonton yang menonton video ini? Teman-teman puan, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terdapat satu lagi isu menarik yang saya nak kongsikan kepada Anda semua yang menonton video ini. Saudara-saudara, rupanya setelah disahkan bahwa banyak penafian berkaitan dengan langkah Dubai, langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya, selain langkah Dubai, masih ada terdengar gerakan-gerakan lain yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Dan disebut di dalam satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com yang menyatakan dua pilihan tersedia jika ada MP UMNO masih gairah hendak jatuhkan kerajaan. Terdapat dua pilihan yang dikongsikan di dalam blog ataupun artikel dari Syabuddin Husin. Walaupun telah disahkan tiada apa-apa gerakan maupun pertemuan di Dubai untuk menjatuhkan kerajaan sebagaimana dikecoh-kecohkan, sekaligus menolak dakwaan yang dibuat JCOM. Tapi nampaknya usaha untuk menyingkirkan Anwar daripada kerusi Perdana Menteri tidak pernah terhenti. Dikabarkan masih ada bermacam gerakan lain sedang akan muncul yang diusahakan untuk menukar kerajaan. Di waktu yang sama, usaha mengumpul SD atau akuan bersumpah menjadi percakapan yang makin luas. Kononnya, ia telah diusahakan sejak akhir tahun lalu. Dikatakan usaha tersebut tiada kaitan dengan langkah Dubai yang semata-mata khayalan. Dipercayai kerana berterusannya perkabaran, itulah yang membuatkan Anwar sendiri terpaksa bersuara agar mereka yang ingin menjatuhkannya melakukan perkara itu melalui usul undi tidak percaya di parlimen. Katanya sudah setahun beliau menunggu blok pembangkang melakukannya, tetapi mereka tiada keberanian. Seperti yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam artikel yang berlainan, juga berkata bahawa pembangkang tiada kekuatan untuk menukar kerajaan hari ini. Dalam perkongsian daripada Syabuddin lagi, barangkali berkongsi kebimbangan dengan Anwar, UMNO memberi amaran kepada ahli-ahli parlimennya bahawa adalah satu kesalahan jika ada di kalangan mereka yang ingin mengambil pendirian berbeza daripada ketetapan parti. Kita juga mengetahui seperti yang dinyatakan kepimpinan UMNO Barisan Nasional bahawa kalau ada MP yang cuba untuk menarik sokongan ataupun lompat ataupun melanggar ketetapan parti, yaitu untuk menjatuhkan kerajaan, perlu membayar RM100 juta. Nah, di dalam perkongsian ini, Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, bersekali dengan berkuat kuasanya akta lompat parti, MP UMNO juga dilarang daripada menongkah arus. Ramai yang mungkin tidak menyedari, termasuk penganalisis politik, ahli akademik dan pembangkang, bahawa perlembagaan UMNO telah pun dipindah dalam Perhimpunan Agung khas pada 13 Januari 2023 yang menghalang ahli-ahli parlimen bertindak membelakangi apa jua keputusan parti dan menyertai sebarang pakatan politik untuk menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Dalam perkongsian ini, dengan mudah difahami kenyataan Dr. Ashraf adalah ditujukan khas kepada segelintir MP UMNO yang tidak pro kepada Zahid, yang dikatakan bila-bila masa boleh bersama dengan suatu pakatan lain menjatuhkan kerajaan. Ada yang menyebut jumlah MP UMNO yang pro kepada blok pembangkang berjumlah antara 10 hingga 12 orang. Maka sekarang, berdasarkan kenyataan Ashraf, langkah ahli parlimen UMNO berkenaan telah tersekat dengan sendirinya.
Sebab itu, Bersatu tidak boleh bertindak terhadap 5 ahli parlimennya yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Jika mereka bertindak juga menyokong usaha menjatuhkan kerajaan, UMNO boleh bertindak mengisytiharkan mereka telah melanggar pelembagaan parti serta terlucut kedudukan sebagai MP. Pertama, mereka sendiri secara terbuka mengumumkan sokongan kepada perubahan kerajaan, baik melalui kenyataan media atau SD. Selepas itu mereka bertandinglah semula atas tiket dan sokongan PN di kawasan yang sama. Isu paling besar cuma satu, cukup beranikah ahli-ahli parlimen UMNO yang tidak pro Zahid Hamidi untuk mengambil salah satu tindakan tersebut. Jadi mana satu menjadi pilihan bagi MP UMNO yang coba membelakangi peraturan parti, yaitu menyertai pakatan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, terdapat satu isu hangat yang disebut-sebut ramai. Ini sekali lagi dikaitkan dengan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mungkin ramai yang bertanya, kenapa sampai Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kenyataan yang menyentuh kaum India, dan ini bagi saya sensitif. Pada akhirnya banyak pihak yang bersuara dan ada juga yang sampai meminta Tun Dr. Mahathir, yaitu bekas Perdana Menteri tersebut, untuk memohon maaf dengan mengeluarkan kenyataan di mana susulan dakwaan kaum India dan Cina tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Satu perkongsian daripada FMT, bertaubat jadi bapa prejudis. Wakil PKR desak Dr. Mahathir mohon maaf. R. Yuneswaran berkata, Dr. Mahathir Mohamad menghina perpaduan pelbagai kaum yang dibina dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bagi. Seorang wakil rakyat PKR mendesak Dr. Mahathir Mohamad memohon maaf kepada masyarakat India dan Cina. Susulan dakwaannya, kaum itu tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, Anda boleh komen di bawah, dipersilakan komen di bawah. Adakah Anda setuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir ini? Sekiranya Anda setuju, Anda boleh komen di bawah setuju. Sekiranya tidak, Anda juga boleh komen di bawah. Ahli Parlimen Segamat R. Yuneswaran berkata, kenyataan bekas Perdana Menteri itu dalam satu temu bual terbitan Tanti TV baru-baru ini merupakan satu penghinaan terhadap perpaduan pelbagai kaum yang dibina dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bagi. Saya terkilan, sedih dan marah terhadap setiap kenyataan yang keluar dari mulut seorang negarawan yang sepatutnya menjadi figura waras dalam berbicara soal perpaduan. Lebih-lebih lagi, ia melibatkan sensitiviti masyarakat India dan Cina yang beliau dengan jelas menyebut they were immigrants from other countries. Mereka adalah pendatang dari negara lain. Mewakili masyarakat India pelbagai segmen di negara, saya menuntut agar Mahathir memohon maaf secara terbuka dengan kadar segera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat India dan Cina yang amat terkesan dengan perspektif dan persepsi tidak waras beliau, katanya dalam kenyataan. Nah, dua persoalan yang saya nak timbulkan di sini. Pertama, dengan kenyataan ini, adakah Tun Mahathir boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya beliau disaman? Dan yang kedua, menurut kenyataan daripada R. Yuneswaran, beliau menuntut agar Mahathir memohon maaf secara terbuka
khususnya masyarakat India dan Cina, yang amat terkesan dengan perspektif dan persepsi tidak waras beliau. Adakah dengan ini Tun Mahathir kita boleh katakan, adakah Tun Dr. Mahathir sudah nyanyuk? Itu menjadi persoalan. Adakah tahap kesehatan Mahathir sudah mencapai tahap yang tidak waras sehingga beliau mengeluarkan kenyataan ini? Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Dalam perkongsian ini lagi, dalam temu bual dengan saluran berita tersebut, Mahathir berkata, orang India di Malaysia mesti ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada, ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu. Mahathir bersetuju. Yunus Swaran menambah, ungkapan berunsur diskriminasi itu boleh merencatkan keutuhan perpaduan yang merupakan teras penting dalam memperkukuh ketamadunan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.